Hey guys, hari ni kita nak sambung 14.2 bahagian vertebra dan sendi. Okey, ini adalah gambar turus vertebra. Saya rasa kamu dah familiar. So, dia ada 5 jenis vertebra. Kita akan ambil satu persatu. Okey, yang ini adalah vertebra cervix. Yang ungu ni adalah vertebra thorax. Yang kuning ni vertebra lumbar. Yang hijau ni vertebra sacrum. Dan yang pink ni adalah vertebra caudal atau nama lain dia coccyx. Apa tu vertebra? Siapa yang tak sure, ni adalah maksud dia satu vertebra. Jadi kiralah ni 2 vertebra macam tu. Okey, jadi vertebra ni ada bilangan-bilangan dia. Bilangan-bilangan dia ada 7, 12, 5, 5, 4. Kena ingatlah daripada atas ke bawah. So, cervix 7, thorax 12, lumbar 5, sacrum 5 dan caudal 4. Okey. So, dia dikelaskan sebabkan saiz dengan bentuk dia berlainan. Jadi, dikelaskan kepada 5 jenis vertebra. So, sebelum tu kita nak kenal dulu struktur vertebra yang yang general lah. Okey, ini struktur vertebra yang Okey, kamu boleh nampak kat sini dia ada di tengah-tengah ni. Nama dia adalah cuaran spina. Okey, dan juga dalam kedudukan melintang, dia ada tepi ni cuaran melintang. Okey, dan di tengah-tengah cuaran spina, dia ada lengkungan saraf. Jadi first thing, cuaran, dengar je cuaran dengan lengkungan saraf. Ketiga-tiga ni fungsi dia sama, iaitu untuk pelekatan otot dan ligamen. So, otot dengan ligamen akan melekat dekat bahagian tu lah. Okey, next. Ni satu vertebra. So, yang bahagian ni, ini nama dia muka sendi. Ini nama dia muka sendi. Okey, yang saya highlight merah ni, yang warna purple ni. So, muka sendi ni, fungsi dia akan bersendi dengan tulang lain. Maksud dia bersambung dengan tulang lain. Sendi maksud dia sambung lah. Sambung dengan tulang lain ataupun vertebra lain. Ikut fungsi dia. Okey, next. Yang ni, lubang tengah ni. Ini lubang tengah ni nama dia salosaraf. Inilah kat mana tempat saraf tunjang berada. Kita dah belajar kan. Dalam turus vertebra dia ada saraf tunjang. Dia melindungi saraf tunjang. So, inilah tempat saraf tunjang berada. Kat lubang tengah tu. Okey, dan last sekali centrum. Ini centrum. Centrum ni struktur yang kuat, yang kukuh. Yang padat. Okey, apa fungsi dia? Fungsi dia menyerap hentakan. Okey, next. Kita pergi pada vertebra yang pertama, iaitu vertebra cervix. So, vertebra cervix ni dia ada 7. Jadi, vertebra yang pertama dengan yang kedua ni dia special sikit. Dan 5 vertebra bawah ni dia sama ciri dia. So, kita pergi one by one. Okey, vertebra cervix yang pertama, nama dia vertebra atlas. So, vertebra atlas ni dia mengawal tindakan mengangguk. Kita mengangguk. Okey, vertebra ni, apa ciri dia? Salur saraf dia sangat besar. Ni salur saraf dia besar. Besar gila. So, cuaran spina dia sangat kecil. Ni cuaran spina dia kecil je. Okey, lepas tu dia ada sepasang foramen melintang. Nampak tak lubang? Lubang yang ada dekat tepi cuaran melintang. Ni cuaran melintang. So, dia ada lubang kat tengah ni. Lubang ni nama dia foramen melintang. Foramen melintang ni fungsi dia adalah tempat untuk salur, arteri dan vena vertebra. Maksudnya salur darah lah. Tempat salur darah masuk kat situ. Okey, bukan semua vertebra ada foramen melintang. Vertebra cervix je yang ada foramen melintang. Okey, vertebra ni sendi dengan tengkorak. Maksud dia ni tengkorak. Okey, bawah tengkorak ni betul-betul atlas. Untuk kawal tindakan mengangguk lah. Okey, next. Vertebra axis. Vertebra cervix yang kedua. Okey, 1, 2 ni dah sebut. Ada special kan. Okey, vertebra axis ni cuaran spina dia besar. Tengok ni, sangat besar. Okey, cuaran melintang dia kecil. Ni cuaran melintang dia kecil. Lepas tu sepasang foramen melintang. Sama juga ada foramen melintang. Okey, mempunyai cuaran odontoid yang bersendi dengan muka sendi salur saraf vertebra atlas. Okey, tengok. Dia foramen pula. Sentrum dia kecil. Dan dekat sentrum dia ni ada cuaran odontoid yang bersendi dengan atlas. Saya akan tunjuk gambar kejap lagi. Okey. So, aksis ni adalah untuk menggeling. Okey.
Saya akan tunjuk gambar. Okey, ini. Tolong tengok. Ini yang atas ni adalah vertebra atlas. Vertebra yang pertama. Okey, yang merah ni. Okay, saya warnakan hijau pula. Yang hijau ni nampak? Hijau ni. Ini adalah vertebra axis. Okey, tengok balik ayat dalam buku teks tu dia cakap vertebra axis ni ada cuaran odontoid. Inilah cuaran odontoid ni. Yang tersembul keluar ni. Yang bersendi dengan atlas. Bersendi dengan salur saraf atlas. Jadi maksudnya dia masuk dalam atlas. Atlas punya salur saraf, lubang ni. Dia masuk dalam lubang salur saraf atlas ni. Dia masuk dalam ni. Dia bersendi dengan atlas. Okey, clear So kita patah balik. Okey, vertebra cervix yang lain-lain yang lagi 5 tu. Tengok ciri-ciri dia. Cuaran spina pendek. Cuaran spina pendek. Sentrum kecil. Sentrum dia kecil. Cuaran melintang lebar. Cuaran melintang dia lebar. Ni cuaran melintang dia lebar. Dan pendek serta sepasang foramen melintang. Sepasang foramen melintang. So, apa persamaan semua vertebra cervix ni? Semua vertebra cervix ni ada foramen melintang. Vertebra lain tak ada foramen melintang. Foramen melintang ni tempat salur arteri dengan vena vertebra. Vertebra yang kedua iaitu vertebra thorax. Ini adalah vertebra thorax. Tengok ciri-ciri dia. Cuaran spina dia panjang. Cuaran melintang dia mempunyai muka sendi untuk bersendi dengan tulang rusuk. Ini muka sendi. Ini muka sendi. Okey, muka sendi benda. So dia boleh bersendi dengan tulang rusuk. Saya tunjuk gambar. Kalau yang muka sendi ni, yang depan ni, saya warnakan hijau lah. Yang hijau ni. Yang ni muka sendi yang ni untuk dia bersendi dengan vertebra lain. Maksudnya vertebra atas dia lah. Okay, atas atau bawah dia. Tapi yang vertebra, yang muka sendi yang merah ni, ni untuk bersendi dengan tulang rusuk. So sentrum dia sederhana. Ingat tadi kecil, ni sederhana. Salur saraf semua tu macam biasalah function dia. Okay, nampak vertebra ni ada muka sendi dia. Muka sendi dia. Okay, muka sendi dia. Muka sendi. Muka sendi ni bersendi dengan tulang. Kita dah sebut tadi kan. So, ini adalah tulang rusuk. Jadi, kat sinilah tempat tulang rusuk melekat. Dekat vertebra tadi. Vertebra apa? Vertebra thorax. Okay, clear Okay, vertebra lumbar. So, vertebra lumbar, vertebra yang terbesar dan terkuat. Sebab apa dia terbesar dan terkuat? Sebab dia punya sentrum paling besar. Sentrum dia ni sentrum paling besar antara semua vertebra. So, sebab apa besar sangat? Untuk menyokong berat bahagian bawah belakang badan. Sebab kita punya badan kita ada berat kan? Ada berat. So, berat bahagian bawah belakang badan tu disokong oleh sentrum vertebra lumbar. Okay, cuaran spina dia pendek. Clear. Okay, tengok. Muka sendi dia macam biasalah. Muka sendi ni untuk berhubung dengan vertebra atas dia. Vertebra atas dia. Vertebra kan banyak kan. Okey, kita pergi pada vertebra sacrum. Sacrum ni 5 vertebra yang bercantum membentuk satu tulang segitiga. Itu je. So nampak ni. Ni dia 5 tulang sebenarnya. Okey, bercantum membentuk segitiga. So apa yang lubang ni? Ni adalah salur saraf. Tempat untuk saraf dengan salur darah. Okey. Yang ini pula cuaran untuk dia bersendi dengan vertebra lumbar yang terakhir. So dia bersambung ni atas ni vertebra lumbar. Macam ni vertebra lumbar kat sini ni yang merah ni. Okey. Lumbar. Okey. So last sekali adalah kaudal. Kaudal ada 4 tulang je bercantum. Okey, 4 tulang bercantum membentuk struktur segitiga. Samalah runcing pada hujung. Okey, sekarang kita pergi pada persamaan dan perbezaan antara vertebra yang kita belajar tadi. Persamaan dia ialah kesemua vertebra ada cuaran spina, cuaran melintang, sentrum dan salur saraf. Cuma satu je, vertebra atlas tak ada sentrum. Vertebra lain semua ada sentrum. Vertebra atlas sahaja tak ada sentrum. Perbezaan antara vertebra, kita tengok vertebra cervix.
Cuaran spina dia pendek, cuaran melintang lebar pendek, sentrum kecil, sepasang foramen melintang. Inilah yang lain daripada vertebra lain. Dia ada foramen melintang. Vertebra thorax, cuaran spina panjang, cuaran melintang panjang. Dua-dua cuaran panjang thorax ni. Pengennya sentrum saya sederhana dan tak ada foramen melintang. Vertebra lumbar, cuaran spina dia pendek, cuaran melintang pendek, sentrum dia paling besar dan tiada foramen melintang. Okey? Sekarang kita masuk bahagian sendi. Okey, baca pernyataan ni. Kita tahu yang sistem rangka ni adalah daripada cantuman tulang-tulang. Tapi tulang-tulang ni dia keras. Jadi kalau dia bercantum, dia tak boleh nak bengkok. Kalau bengkok dia akan jadi patah. Tak boleh nak gerak-gerak sangat, nanti dia patah sebab dia keras kan. So dia perlukan satu tisu penghubung yang fleksibel untuk bagi dia boleh membengkok dan bergerak dan sebagainya lah. Jadi, bayangkan ni tulang, ini pun tulang. Lepas tu dia ada tisu penghubung yang fleksibel ni. Tulang-tulang dengan tisu yang fleksibel ni membentuk yang kita namakan dia sendi. So, sendi ni ialah tempat pertemuan antara sama ada dua atau lebih tulang ataupun antara rawan dengan tulang. So, kita akan masuk jenis-jenis sendi. Okay, sendi ada 3 jenis. Tengok. Sendi tak bergerak langsung. Contoh dia sutur pada kranium di tengkorak kepala. Okay. Kita dah sebut pasal sutur. Tengok sutur ni. Okay, ni kepala. Kepala ni ada penyambung dia ni. Tulang muka dengan tulang kranium ni ada penyambung dia yang merah ni. Penyambung ni adalah sendi. Sendi ni nama dia sutur. Untuk kepala lah. So, dia tak bergerak. Kalau tak, mestilah kepala kita boleh gerak-gerak. Boleh pisah tu kan. Tak. Dia tak bergerak. Dia cuma sambungkan tulang kepala lah. Tulang kranium dengan tulang muka. Okey. Yang kedua, jenis dia sendi bergerak sedikit. Contoh dia, cakra rawan antara tulang vertebra. Dan rawan antara tulang rusuk pertama dengan sternum. Okey, tengok gambar teruslah. Okey, tengok gambar ni. Sternum ni. Sini ada rawan. Ni adalah contoh sendi bergerak sedikit. Ni rawan ni. Rawan antara tulang tulang rusuk dengan sternum. Okey. Lagi rawan antara vertebra. Ni rawan antara vertebra. Sebab tu vertebra dia boleh bengkok sikit. Kita bengkokkan badan kan. Bongkokkan badan ke bengkokkan badan ke. Kalau dia tak ada rawan ni, dia akan jadi keras kan. Macam tu lah. Okay. So, itu contoh sendi bergerak sedikit. Sendi bebas bergerak. Contoh dia sendi engsel dengan sendi lesung. Apa sendi engsel? Apa sendi lesung? Okay. Tengok gambar. Tengok contoh kejap lagi. Tengok. Sendi bebas bergerak. Sendi lesung. Sendi engsel bukan contoh sendi bebas bergerak. Bla bla bla. Apa contoh sendi lesung? Okey, sendi lesung ni dia membenarkan bentuk putaran semua arah. Pergerakan dia bentuk putaran dalam semua arah. Dia macam ni lah. Kamu tengok gambar tulang ni. Dia mesti ada satu dia macam cawan tau. Satu tulang ni bentuk macam cawan. Macam ni. Macam bekas cawan macam tu. Lepas satu tulang lagi mesti dalam bentuk macam bola. Macam soket lah. Macam ball. Macam ni. Bola. Tengok macam tu kita dah tahu. Itu adalah sendi lesung. Okay. Maksud dia ball and socket joint. Kalau bahasa Inggeris dia ball and socket joint lah. Macam tu lebih kurang. So sendi ni membenarkan ayunan semua arah. Sebab tu kita boleh pusingkan tangan kita semua arah. Kalau kita buat aerobik kan, boleh pusing daripada depan ke belakang. Okey, contoh dia apa? Contoh saya sebut tadi lah sendi bahu antara humerus dengan lengkungan pectoral. Okey, sendi punggung antara femur dengan lengkungan pelvis. Contoh sendi lesung, boleh tengok sini nampak. Ni dia punya ball. Ini soket. Ni apa ni? Ni lengkungan pelvis dengan tulang femur. Okay. So, kita perasan kalau kita nak gerak kaki kita ni, kita boleh gerak ke tepi, kita boleh gerak ke depan, kan? Kita boleh gerak semua arah. That's why dia kata sendi lesung boleh gerak semua arah. Okay, contoh lain, macam ni. Antara lengkungan pectoral, ni, nampak bentuk macam cawan ni, dengan
tulang humerus dengan lengkungan pectoral. Ini pun sama, boleh gerak semua arah. That's why kita boleh gerak tangan kita ke depan, ke belakang, ke tepi, ke tengah, semua arah. Okay. Itu contoh sendi lesung. Okay, next. Sendi engsel. Sendi engsel ni membenarkan pergerakan tulang pada satu satah sahaja. Contoh dia macam sendi lutut. Okay. Dengan siku, tulang jari tangan, tulang jari kaki. Okay, macam mana nak cakap tu macam ni. Tengok lutut kan, ni kaki. Lutut kita cuma boleh gerak ke depan, ke atas, ke bawah. Satu arah je. Macam buka pintu, satu arah je. Kalau siku pun sama, ni siku kan. So siku ni tangan siku dia boleh naik atas, bawah, itu je. Dia tak boleh pusing beria-ria macam kita punya bahu. Tak boleh. Sendi lesung boleh berputar semua arah. Sendi engsel bergerak satu arah saja, satu satah je. Okey. Ini adalah gambar sendi bebas bergerak. Okey, boleh tengok sini. Ni yang kat luar ni kita panggil dia sebagai kapsul. Kapsul ni adalah tisu yang membalut sendi. Okay, memberi perlindungan kepada sendi. Nanti baca balik Okay, next. Rawan. Mana rawan ni? Rawan. Ni rawan. Rawan ni adalah cushion sendi. So, bila tulang tu berlaga, dia tak sakit. Macam benda keras dengan benda keras kan, dia tak sakit lah. So, rawan ni cushion kepada sendi. Diserap hentakan, kurangkan geseran. Ingat tu. Cushion, hentakan, geseran. Dan juga dia melindungi tulang daripada haus. Okay, next. Membran synovial. Ni membran synovial sini. Guna warna lain pula. Warna hijau. Ni membran synovial. Membran macam membran sel tu. Membran synovial lah. Sini membran synovial. Okay. Dan membran synovial ni menghasilkan bendali synovial. Ni bendali synovial. So, bendali synovial ni pelincir. Mengurangkan geseran antara tulang. Okey, untuk pergerakan, faktor yang mempengaruhi adalah sendi, kita dah belajar tadi, tulang, lepas tu otot rangka, tendon, ligamen. So, kita nak sebut 3 ni pula yang mempengaruhi pergerakan. Otot rangka of course lah dia gentian otot, bekas gentian otot, saraf dan salur darah yang banyak. Otot ni bekerja secara berpasangan dan berlawanan. Maksud dia dipanggil sebagai otot antagonis. Maksudnya kalau satu otot tu mengendur, satu lagi akan mengecut. Begitulah sebalik dia. Okay, contoh dia adalah bicep dengan tricep. Ini gambar otot bicep dengan tricep dalam bengkok dan lurus tangan. So, tengok. Bicep ni, apabila dia kecut, dia akan bengkokkan tangan. Okay, jadi ingat bicep B. B bengkok. Bengkok tangan bicep yang buat. So, bicep kecut, bengkok tangan. Jadi, waktu bicep mengecut, tricep mengendur. Dia tindakan dia mesti berlawanan. Satu kecut, satu kendur. So, bicep ni, nama lain dia sebab dia bengkokkan tangan, kita panggil dia sebagai otot flexor. Okay. Ini tindakan bengkok tangan. Untuk tindakan meluruskan tangan, tricep pula yang kerja. Tricep, dia kecut untuk luruskan tangan. Okay, tricep, kecut, lurus. Jadi, waktu tricep mengecut, bicep mengendur waktu luruskan tangan tu. Okay, jadi tricep ni nama dia otot extensor. Extend kan, panjangkan. Next, tendon. Tendon ni membantu pergerakan juga. Tendon ni apa? Tendon ni adalah gentian yang menyambung tulang dengan otot. So, cara saya ingat, saya guna TOT. Tot ni. Okey, jadi T, tendon, otot tulang. Maksudnya disambungkan otot dengan tulang. Contoh dia kat sini. Tengok ni otot rangka ni. Saya buat warna biru ni otot. Lepas tu sini ada tulang, radius. Jadi yang sambung radius dengan otot rangka adalah tendon. Ni tendon. Warna hijau ni. Cikgu warnakan hijau. So ingat TOT. Tendon, otot tulang.
Okey, last sekali ligamen. Ligamen ni LTT. LTT maksudnya dia sambung tulang dengan tulang. Mana contoh dia? Okey, mari kita tengok contoh. Ini tulang. Bawah ni pun tulang. Ni tulang Cikgu Lorek, ni tulang. Jadi yang sambung dia ni adalah ligamen. Ingat, ligamen tulang-tulang. Ligamen beri sokongan dan kekuatan pada sendi serta membolehkan tulang membengkok di sendi. So, satu lagi ciri dia, ingat tendon ni T kan? T, so dia tendon ni dia tak kenyal dan boleh lentur. Tapi kalau ligamen ni dia kenyal dan liat dan kuat. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi.